KDA FC memang tak berminat untuk penuhkan kota 30 pemain tu. Okey, sebelum bermulanya saingan Liga Malaysia pada tahun ni, sekarang ni kita boleh katakan fasa yang terakhir lah untuk semua pasukan lengkapkan senarai player bagi saingan Liga pada tahun ni. Kalau nak diikutkan betul-betul, sebenarnya benda ni dah kena settle awal lagi pun. Lah ni hanya tinggal nak perkemas tim saja sebelum start Liga. Basically akan ada lah transfer news keluar masuk player baru setiap pasukan. Sebab selalunya pasukan dekat Malaysia ni jarang mereka ikat kontrak satu-satu player tu lebih daripada 2 tahun. Kecuali pasukan JDT lah. JDT lagi. Tapi memang yang tu kenyataan pun. Hampa kena terima je lah. Okey, untuk video hari ni, aku akan review skuad hijau kuning untuk tahun 2021 ni. Ataupun lebih dikenali dengan pasukan KDA FC pada tahun ni. Untuk recap, pasukan Kedah pada tahun ni mereka dah kecilkan saiz skuad mereka. Daripada kota player 30 orang ke 25 orang. Kalau anda tanya saya macam mana boleh jadi macam tu, mengikut artikel yang aku baca, KDA FC tak berminat nak penuhkan kota 30 pemain tu disebabkan Coach Aidil sendiri yang senaraikan hanya 25 pemain. So dekat sini kita boleh tengok Coach sendiri yang tak mau penuhkan kota 30 pemain tu. Bukannya keputusan ni mai daripada pihak pengurusan. Mungkin dia rasa 2 season lepas dia dah penuhkan kota tu seramai 30 pemain, tapi at last dia tak pakai pun semua player. So season ni dia decide untuk listkan player yang dia nak pakai saja. Mungkin, aku tak tahulah yang betulnya macam mana. Untuk transfer bisnes Kedah pada tahun ni, boleh dikatakan agak ramai juga player-player baru yang masuk dan keluar. Untuk player yang keluar ataupun yang tak disambung kontrak, seramai 13 orang yang dilepaskan oleh pasukan Kedah, termasuk 2 pemain import. Dan dalam 13 orang tu, aku boleh katakan 60 ke 70% adalah player yang selalu digunakan oleh Coach Aidil. Antara dia Ifan Zakaria, Syakir Hamzah, Azri Ghani, Hadin Azman dan 2-3 orang lagi lah. Itulah nama-nama 2-3 orang player yang aku sendiri pun terkejut juga bila Coach Aidil lepaskan mereka ni. Tapi tak salah dia jugalah. Ada juga 2-3 orang player yang tak dapat nak extend kontrak dia sebab pengurusan tak dapat nak penuhi apa yang dia minta. Aku rasa fan Kedah sendiri pun tahu kan macam mana sumbangan mereka ni dalam tim. Okey, tak apa. Kita tinggalkan cerita player-player yang keluar ni. Kita move on kepada player-player yang masuk dalam skuad Kedah untuk tahun ni. Lumrahnya bila dah keluar pun ramai, masuk balik pun mestilah ramai. Betul ya? Untuk tahun ni, Kedah buat masuk 9 orang player baru. Termasuklah 2 orang player import untuk menggantikan player import yang keluar tadi tu. Dalam 9 orang player tu, aku boleh katakan ada 3 orang player lah yang rujuk balik dengan pasukan Kedah. Nak lagi best? Jom kita pergi kepada setiap posisi. Nak tengoklah juga player-player baru ni mereka main kat posisi mana kan. Dekat bawah sekali yang dikatakan benteng terakhir pasukan, iaitu goalkeeper. Pasukan Kedah buat masuk seorang lagi goalkeeper muda daripada Terengganu, Ilham Amirullah, untuk menggantikan tempat Azri Ghani. Aku looking forward lah untuk tengok dia ni main kalau dapat peluang. Sebab dikatakan dia punya reaction ni lagi padu daripada Azri Ghani. Nak tengoklah juga kan padu macam mana. Untuk bahagian defense, Kedah ada 4 muka baru. Rodney Kelvin, Syazwan Tajuddin, Fairuz Zakaria dengan Arif Farhan. Dan bagi yang tak tahu, Rodney Kelvin tu bukanlah player import. Dia pemain kacukan yang didaftarkan sebagai pemain tempatan. Dekat bahagian defense ni lah mungkin ramai fan Kedah tertanya, masalah tahun lepas tu dah settle ke tahun ni? Masalah apa pula kan? Tak apa, yang tu kita simpan sat lagi kita sembang. Next, kita pergi kepada bahagian tengah. Untuk bahagian tengah ni, ada 2 orang player baru yang dibawa masuk. Dan 2 orang tu adalah player import, Rabih Ataya dengan Anumantan Kumar. Mungkin ada yang akan kata, Ataya dia bukan bermain di bahagian tengah, dia main di bahagian sayap. Ya, betul lah tu. Tapi kena ingat, dia pun boleh bermain di bahagian tengah. Dan aku kuat mengatakan, kalau dia tak bermain di bahagian sayap pada tahun ni, dia akan bermain di bahagian tengah sebagai nombor 10 dalam pasukan Kedah. Kalau hampa nak tahu nombor 10 tu main kat area mana, hampa boleh tengok video aku yang lepas-lepas. Nanti BBSK akan letak link kat bawah. Dan last sekali, dekat bahagian striker. Kalau nak diikutkan, striker Kedah pada tahun ni dah solid dah untuk first E. Tapi untuk first E je lah. Kalau tengok dekat squad depth,
Yang tu yang tak berapa nak solid tu. Dan sebab tu lah aku rasa Coach Aidil buat masuk 2 orang player baru dekat bahagian serangan, Syazwan Zainal dengan Rozaimi. Untuk Wan Kapek, aku rasa player Kedah dah familiar dah macam mana dia punya gameplay. Tapi untuk Rozaimi, kalau dia dapat peluang, aku harapkan dia boleh perform lah, supaya tak jadi macam stok-stok striker sebelum ni. Untuk rekod, pasukan Kedah pada tahun lepas, mereka ada masalah sikit dekat bahagian tengah dan bahagian defense. Inilah masalah yang aku katakan waktu awal tadi tu. Untuk bahagian tengah, aku rasa semua penyokong Kedah dah tahu player import yang diharapkan last tinggal harapan palsu lah. Baik Fazrul Daniel dengan Amirul balik, lagi perform daripada dia. Tu ya. Tapi untuk tahun ni, personally bagi aku tertunggu-tunggu nak tengok bahagian tengah pasukan Kedah ni. Kalau nak ikutkan pengalaman dan performance kedua-dua player import kat bahagian tengah tadi tu, memang padu lah tahun ni. Cuma harapnya jangan tak menjadi pula. Dan dekat bahagian defense, lepas Azmir keluar daripada pasukan Kedah agak struggle sikit dekat posisi tu. Sampailah Syakir tukar position untuk main dekat posisi tu, barulah nampak elok balik. Tapi untuk tahun ni, Syakir pun dah pergi Perak. Dan satu-satunya left back yang baru dia bawa masuk hari tu, injured pula baru-baru ni waktu friendly. Sampai kemek lah kepala kawan tu. Dan baru-baru ni, ada dengar rumours akan ada seorang lagi left back baru dalam skuad Kedah. Tapi tu baru di peringkat rumours lah. Betul ke tak betul, aku tak tahulah. Kalau nak diikutkan, Kedah ada je player lain yang boleh bermain di posisi left back. Tapi kalau nak cari pure left back yang kaki kiri, yang tu lah yang masalah. Harapkan Coach Aidil adalah cara dia untuk selesaikan masalah ni. Takkan banana nak fruit twice pula kan. Kalau hampa tanya aku, dengan player yang ada dalam pasukan Kedah ni, apakah formation yang sesuai? Kalau nak senaraikan formation tu, aku rasa lebih daripada satu. Tapi favourite aku akan letakkan 4-2-3-1. Dekat bahagian keeper, aku pilih Ilham. Bahagian defense, Rodney Kelvin, Renan, Rizal dengan Fairuz. Dan naik ke atas sikit, double pivot, Anumantan dengan Amirul. Naik ke atas lagi, Ataya main number 10, winger Badrul dengan Kipre, dan Kepah sebagai solo striker. Yang tu dream team aku lah. Kalau bagi anda rasa Kedah sesuai main dengan formation berapa? Anda boleh komen dekat bawah. Dan letak sekali nama player. Nak tengoklah juga dream team hampa ni macam mana kan. Jadi tu saja video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.